Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua, terutamanya Dr. Ruwaibah Yazani binti Tengah, rakan sekumpulan dan juga rakan-rakan seperjuangan di dalam kelas pesisir Perlis. Kumpulan kami yang terdiri pada saya, Arif Azmi bin Azizan, Puan Nur Aini dan juga Puan Nur Aina akan membentangkan tugasan kedua bagi program kesihatan dan kecergasan. Kumpulan kami telah membuat spesifikasi kepada golongan ibu mengandung, dan program ini akan dilaksanakan dalam kalangan ibu mengandung. Slide yang kedua, ibu sihat dan cergas. Untuk makluman semua, hamil ataupun mengandung menyebabkan perubahan bukan sahaja dari segi fisiologi, bahkan anatomi, iaitu bentuk badan, hormon dan juga mental ataupun psikologi seseorang wanita. Ibu mengandung melalui perubahan yang tidak normal dan memerlukan intervensi dari segi perubatan maupun perubahan pada gaya hidup sihat dan sebagainya. Ketiga, saya akan menerangkan tentang tujuan program yang dilaksanakan ini. Yang pertama, program yang dilaksanakan ini dapat mengubah gaya hidup dalam kalangan ibu mengandung. Yang kedua, menjamin kesihatan ibu dan anak yang dikandung dan juga selepas dilahirkan, insya-Allah. Yang ketiga, mengelakkan daripada berlebihan berat badan kepada ibu mengandung. Dan yang keempat, menjadikan ibu mengandung seorang yang cergas dan produktif sepanjang kehamilannya. Jadi ini 4 tujuan utama mengapa program kecergasan ini dilaksanakan. Terusnya kita ke slide yang keempat. Ini adalah fasa pertama bagi program kecergasan dalam kalangan ibu mengandung, iaitu pengisytiharaan tahap kesihatan. Ini adalah deklarasi mengisytiharkan diri mereka sebelum mereka menyertai program kecergasan ini. Sebagaimana yang telah anda lihat, terdapat satu borang yang telah dipaparkan pada skrin anda. Program kesihatan dan kecergasan ibu mengandung, deklarasi kesihatan dan kecergasan diri peserta. Itu adalah maklumat yang perlu diisi oleh peserta, dan juga maklumat yang tepatlah perlu diisi. Kemudian pada bahagian seterusnya, mereka perlu menandakan ya ataupun tidak pada sejarah tubuh badan mereka. Maklumat ini perlu dicatatkan ataupun ditandakan dengan jujur dalam kalangan peserta agar pengendali ataupun fasilitator yang melaksanakan program ini dapat memantau tahap ataupun mengetahui sejarah tubuh badan mereka. Fasa 2 dalam program kecergasan ini iaitu penetapan matlamat komponen kecergasan dan nutrisi. Komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada 4 perkara, iaitu daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, daya tahan otot dan kelenturan. Keempat-empat komponen ini adalah saling berkaitan dan juga diperlukan dan akan dilaksanakan. Harus diingatkan, aktiviti-aktiviti yang dijalankan berdasarkan komponen-komponen ini perlulah bersesuaian dengan tahap dan juga kemampuan ibu yang mengandung. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya komplikasi terhadap kandungan terutamanya dan juga kepada ibu yang sedang mengandung agar kedua-duanya selamat dan juga sihat. Berdasarkan kerjaya yang dilaksanakan, terdapatlah penerangan yang lebih terperinci berkaitan ke empat-empat faktor komponen ini dan juga bahagian pemakanan yang sesuai bagi ibu yang mengandung. Saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya, iaitu Cikgu Nur Aina binti Muhammad Nasir untuk pembentangan seterusnya. Dipersilakan Cikgu Nur Aina. Saya teruskan dengan cadangan pemakanan untuk wanita mengandung. Pengambilan protein yang disyorkan semasa kehamilan seseorang wanita adalah 60 gram sehari. Karbohidrat pula seharusnya mengandungi 45% hingga ke 64% kalori harian, dan ini termasuk kira-kira 6 hingga 9 hidangan gandum setiap hari. Pengambilan lemak total mesti dibuat 20% hingga ke 35% kalori harian, sama dengan wanita yang tidak hamil. Protein pula sangat penting untuk memastikan pertumbuhan tisu dan organ bayi yang ideal, termasuklah pertumbuhan dan perkembangan otak. Hal ini juga membantu pertumbuhan tisu payudara dan rahim semasa mengandung. Malah berperanan dalam meningkatkan bekalan darah anda yang membolehkan banyak darah dihantar kepada bayi. Wanita hamil memerlukan kira-kira 70 hingga 100 gram sumber protein sehari, bergantung kepada berat badan dan trimester semasa.
Oleh itu, adalah penting bagi setiap wanita hamil untuk memastikan pengambilan makanan yang ideal setiap hari semasa mengandung di samping mengamalkan kecergasan yang bersesuaian. Pemakanan yang seimbang dan gaya hidup yang aktif adalah saling bergandingan jika seseorang wanita hamil memastikan kandungannya sihat sekaligus kesihatan tubuh badan mereka juga terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini akan meneruskan pembentangan fasa ketiga iaitu aktiviti khusus untuk tujuan kecergasan termasuk senaman memanaskan badan dan menyejukkan badan. Jadual yang kami sediakan ini adalah selama 8 minggu. Aktiviti akan berubah setiap 2 minggu. Kami akan menjalankan 4 hari aktiviti penuh yang merangkumi daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot dan kelenturan. 2 hari rehat aktif dan 1 hari berehat. Saya akan menerangkan keseluruhan jadual untuk minggu 1 dan 2 pada hari Isnin. Aktiviti pertama adalah memanaskan badan. Prosedurnya adalah 1. Jalan setempat 30 saat. 2. Jalan setempat dan mengangkat tangan lurus ke atas 20 kali. 3. Separa cangkung 10 kali. 4. Separa cangkung kanan dan kiri 10 kali. 5. Butt kick dan hayung tangan ke belakang 10 kali. 6. Jalan setempat 30 saat. 7. Ulang langkah 2 hingga 5. 8. Sentuh berbola kaki ke belakang dan hayun tangan ke hadapan 10 kali. 9. Regangan kaki kanan dan tangan 10 saat. 10. Regangan kaki kiri dan tangan 10 saat. 11. Regangan pinggang kiri dan kanan 10 kali. 12. Regangan bahu naik dan turun 10 kali. 13. Regangan leher kiri dan kanan 10 kali. Aktiviti utama adalah berjalan kaki 30 minit tanpa henti. Yang pertama, menjaga postur badan semasa berjalan. Yang kedua, mata pandang ke hadapan, dagu perlu selari dengan permukaan tanah. Yang ketiga, melangkah dengan langkahan yang sederhana. 4. Hayun tangan kiri dan kanan tidak melepasi bahu. 5. Rehatkan bahu. 6. Kawal teknik pernafasan dengan betul. Dan yang ketujuh, lakukan aktiviti dengan betul dan selamat serta mengikut kemampuan. Aktiviti terakhir adalah menyejukkan badan. 1. Jalan setempat 30 saat. 2. Hayun badan dan tangan ke kiri dan ke kanan 10 kali. 3. Bongkokkan badan sambil regangkan tangan ke hadapan 10 kali. Regangan quadricep 10 kali kanan 10 kali kiri. 5. Regangan silang tangan 10 kali kanan 10 kali kiri. 6. Regangan hamstring 10 kali kanan 10 kali kiri. Dan akhir sekali, tarik dan hembus nafas perlahan-lahan 10 kali. Dan begitulah seterusnya hingga ke hari Sabtu dan rehat pada hari Ahad. Saya akan meneruskan pembentangan tentang jadual senaman mingguan. Intensiti latihan adalah 60%, namun subjek perlu mengikut kemampuan sendiri. Setiap aktiviti akan dimulai dengan memanaskan badan dan diakhiri dengan menyejukkan badan. Untuk minggu 1 dan 2, aktiviti utama akan dijalankan pada hari Isnin adalah jalan kaki. Pada hari Selasa, dumbbell, press dan squat. Pada hari Rabu, rehat aktif berjalan dalam air. Pada hari Khamis, zumba. Pada hari Jumaat, kuat dada, apungan dan water trading. Pada hari Sabtu, rehat aktif berjalan kaki dan rehat pada hari Ahad. Untuk minggu ketiga dan keempat, hari Isnin berlari. Hari Selasa, cable hip abduction dan cable crossover. Hari Rabu, rehat aktif berjalan dalam air. Hari Khamis, jalan kaki. Hari Jumaat, aquarobic. Hari Sabtu, rehat aktif berjalan kaki dan rehat pada hari Ahad. Untuk minggu kelima dan keenam, hari Isnin berjalan kaki. Hari Selasa, dumbbell press dan leg curl. Hari Rabu, rehat aktif berjalan dalam air. Hari Khamis, zumba. Hari Jumaat, dumbbell press dan squat.
Hari Sabtu, rehat aktif berjalan kaki dan rehat pada hari Ahad. Pada minggu ke-7 dan ke-8, hari Isnin, aktiviti aquarobik. Hari Selasa, dumbbell press dan squat. Hari Rabu, rehat aktif berjalan dalam air. Hari Khamis, berlari. Hari Jumaat, cable hip abduction dan cable crossover. Hari Sabtu, rehat aktif berjalan kaki dan rehat pada hari Ahad. Pembentangan akan diteruskan oleh Nur Aina. Terima kasih. Saya Nur Aina akan membentangkan pula fasa 4 iaitu tentukan prinsip FITT yang realistik untuk setiap aktiviti. Sebagai yang sedia maklum, FITT merupakan singkatan dari F frekuensi iaitu kekerapan, I intensity iaitu bebanan, T time iaitu masa, T types iaitu jenis. Aktiviti yang pertama ialah dumbbell press. Aktiviti ini dilakukan pada minggu 1 dan 2, 5 dan 6 serta 7 dan 8. Kekerapan aktiviti ini dilakukan sekali seminggu dengan ulangan 10 hingga 15 kali dan 2 hingga 3 set. Untuk bebanan, aktiviti ini menggunakan bebanan 1 kilo dengan intensiti latihan 60% dan masa yang diperuntukkan antara 15 hingga 20 minit. Aktiviti yang kedua ialah squat. Aktiviti ini dilakukan pada minggu 1 dan 2, 5 dan 6 serta minggu 7 dan 8. Kekerapan aktiviti ini dilakukan sekali seminggu dengan ulangan 15 kali sebanyak 2 hingga 3 set. Intensiti latihan ini ialah sebanyak 60% dan masa yang diperuntukkan pula ialah 15 hingga 20 minit. Aktiviti yang ketiga ialah leg curls. Aktiviti ini dilakukan pada minggu 5 dan 6 sahaja. Aktiviti ini dilakukan 1 kali seminggu dengan bebanan 1 kilo dan berintensiti 60%. Yang diperuntukkan adalah selama 20 minit. Aktiviti yang keempat pula ialah cable hip abduction. Aktiviti ini dilakukan pada minggu 3 dan 4 dan 7 dan 8. Kekerapan aktiviti ini dilakukan adalah selama 1 kali seminggu dengan ulangan 5%. Bacaan yang dilakukan adalah sebanyak 1 kilo dan berintensiti 60% selama 20 minit. Aktiviti yang kelima ialah cable crossover. Aktiviti ini dilakukan pada minggu 3 dan 4 dan 7 dan 8. Kekerapan aktiviti ini dilakukan adalah selama 1 kali seminggu dengan ulangan 15 kali ulangan dan 2 set. Bebanan yang digunakan seberat 1 kilo dengan intensiti 60% selama 15 minit. Aktiviti yang keenam ialah senarobik zumba. Dilakukan pada 1 dan 2 serta minggu 5 dan 6 sebanyak 1 kali seminggu berintensiti 60% selama 30 minit. Aktiviti yang ketujuh ialah aquarobik yang dilakukan pada minggu 3 dan 4 serta 7 dan 8. Kekerapan aktiviti ini dilakukan adalah selama 1 minggu 1 kali berintensiti 60% selama 30 minit. Aktiviti yang ke-8 ialah berenang kuat dada. Berenang kuat dada dilakukan pada minggu 1 dan 2 sahaja sebanyak 2 set 1 kali 1 minggu dengan jarak 10 meter berintensiti 60% selama 20 minit. Aktiviti yang ke-9 pula ialah apungan. Apungan dilakukan pada minggu 1 dan 2 sebanyak 2 set 1 kali 1 minggu berintensiti 60% selama 30 saat. Aktiviti yang ke-10 ialah water trading. Water trading dilakukan pada minggu 1 dan 2 juga sebanyak 2 set. Kekerapan aktiviti dilakukan adalah sebanyak 1 kali seminggu berintensiti 60% selama 30 saat. Aktiviti seterusnya ialah berlari. Berlari dilakukan pada minggu 3 dan 4 serta 7 dan 8. Kekerapan aktiviti ini dilakukan adalah selama 1 kali seminggu berintensiti 60% dan selama 30 minit. Aktiviti yang seterusnya ialah berjalan kaki. Aktiviti berjalan kaki dilakukan pada minggu 1 dan 2, 3 dan 4 dan 5 dan 6.
Kekerapan aktiviti ini dilakukan adalah selama 1 kali seminggu, berintensiti 60% selama 30 hingga 45 minit. Aktiviti yang ke-13 ialah rehat aktif berjalan dalam air. Dilakukan pada keseluruhan minggu yang diperuntukkan, 1 kali 1 minggu dengan intensiti 60% selama 30 minit. Begitu juga dengan berjalan kaki, rehat aktif, dilakukan pada setiap minggu, 1 kali seminggu dengan jarak 1.2 km berintensiti 60% dalam jangka masa 30 minit. Aktiviti yang ke-15 ialah memanaskan badan. Memanaskan badan dilakukan pada permulaan setiap aktiviti dari minggu 1 hingga ke minggu 8, 1 kali 1 minggu, 6 kali 1 minggu, dan setiap kali dilakukan hanya 20 minit. Begitu juga dengan menyejukkan badan, dilakukan pada akhir aktiviti dilakukan mulai minggu 1 hingga minggu 8, 6 kali per minggu dengan berintensiti 60% selama 20 minit. Produk akhir. Menurut Stickler tahun 2020, latihan aerobik seperti berjalan kaki, jogging ringan dan berenang merangsang jantung dan paru-paru serta aktiviti otot dan sendi yang membantu memproses menggunakan oksigen. Terdapat banyak kelas senaman yang dirancang khusus untuk ibu mengandung yang membantu membina kekuatan, memperbaiki postur dan penyelarasan dan juga meningkatkan peredaran dan pernafasan yang lebih baik. Program Ibu Sihat dan Cergas selama 8 minggu ini juga menekankan komponen kecergasan fizikal iaitu kelenturan semasa aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Hal ini untuk mengurangkan risiko kecederaan semasa melakukan aktiviti yang telah diprogramkan itu. Kelenturan juga berupaya untuk meningkatkan keanjalan otot dan sendi untuk melakukan banyak pergerakan secara kemas maksimum seperti pergerakan kalistenik regangan. Ibu-ibu mengandung juga yang dapat melakukan aktiviti-aktiviti rutin tanpa rasa penat, lesu dan berupaya melakukan sesuatu aktiviti atau perlakuan secara berulang-ulang dalam tempoh masa yang panjang. Mereka juga berupaya mengekalkan keseimbangan badan pada kedudukan statik dan dinamik. Julat pergerakan mereka, sendi dan otot ibu mengandung akan lebih fleksibel dan bersedia untuk melakukan banyak aktiviti yang berintensiti sederhana. Senaman berintensiti sederhana tidak hanya dianggap selamat untuk ibu mengandung tetapi digalakkan dan difikirkan dapat memberi manfaat kepada ibu dan bayi yang sedang membesar. American College of Obstetrician dan Gynecologists ACOG mengesyorkan agar ibu mengandung mensasarkan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti aerobik intensiti sederhana pada setiap minggu. Walau bagaimanapun, penting untuk berbincang dengan doktor dulu sebelum memulakan rejim senaman, terutamanya jika mempunyai faktor yang berisiko. Faktor keselamatan. Dalam program ini, kami amat menekankan aspek keselamatan untuk mengelakkan risiko kepada ibu mengandung serta kandungannya. Jika ibu-ibu itu mengalami sakit dada, sendi kaki atau perut, pening atau hendap hitam, sesak pernafasan, ada pendarahan pada faras, kesukaran berjalan atau ada kontraksi, ibu tersebut perlu berhenti dan serta-merta rujuk ke hospital. Jurulatih pula akan merehatkan ibu mengandung yang letih ataupun sekiranya aktiviti atau senaman melebihi kemampuan mereka. Kesimpulannya ialah melalui program Ibu Sihat dan Cergas ini, ibu mengandung dapat melakukan aktiviti-aktiviti rutin tanpa rasa penat, lesu dan berupaya melakukan sesuatu aktiviti atau perlakuan secara berulang-ulang dalam tempoh masa yang panjang. Hasil daripada program ini juga berupaya mengekalkan keseimbangan badan pada kedudukan statik dan dinamik. Julat
julat pergerakan sendi dan otot ibu mengandung akan lebih fleksibel dan bersedia untuk melakukan sebarang aktiviti yang berintensiti sederhana.